Ada satu hadis yang menyebut tentang apa? Maksudnya orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikat dia dengan ular besar pada hari kiamat nanti. Alamak, seramnya bila dengar balasan seseorang yang membuka aib orang lain, lebih-lebih lagi aib pasangan sendiri. Mengulas mengenai perkara itu, bekas Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata, berdosa besar sekiranya pasangan itu menyebarkan aib pasangan terutama di halayak ramai. Tak nak komen lebih-lebih, kita tanya sendiri kepada agamawan yang lebih arif berkenaan isu ini. Saya menjawab atas, bukan untuk individu lah. Saya menjawab ini atas keseluruhan orang lah. Dari segi hukum umumnya, bahawa yang pertama, agama Islam adalah agama yang menggalakkan umatnya supaya mengeratkan silaturahim dan menjaga hubungan sesama manusia lah. Mana kalau orang yang berkahwin itu sebelum dia bercerai, dia ada keluarga sebelah lelaki, keluarga perempuan. Bila berlaku perceraian, bila kita timbulkan perkara keaiban, akhirnya bukan saja menyebabkan keaiban itu memalukan antara dua pihak lah. Dan apabila kita menceritakan keburukan orang itu di belakang orang, kamu yang suka mengumpat, seolah kita memakan daging saudara kita yang telah mati, menggambarkan satu perbuatan yang buruk lah. Kita nampak macam kita seronok mendedahkan keaiban orang, khususnya bekas suami. Sebenarnya perbuatan yang jijik. Dalam banyak hadis-hadis Rasulullah menyebut, Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat itu iaitu suami melakukan hubungan intim dengan isterinya, dan begitu juga isteri dengan suaminya. Kemudian mereka mendedahkan hubungan itu, mendedahkan cerita yang tidak baik itu kepada orang ramai. Ada satu hadis yang menyebut tentang apa? Maksudnya orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikat dia dengan ular besar pada hari kiamat nanti. Itu menunjukkan bahawa seksaan-seksaan akan dia terima di akhirat besok. Patutnya kita takut benda-benda seperti ini. Orang yang mendedahkan keaiban orang itu, mengumpat orang, disebut dalam hadis Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang mengumpat. Maksudnya memang beratlah hukumannya apabila seseorang mendedahkan aib. Memang dilarang. Satu dosa yang besar kepada mereka yang cuba mengaibkan sama ada suami atau isteri. Sebab kita, kalau seseorang tu kalau bergaduh, kita hanya 3 hari je yang bergaduhnya. Lepas tu kita naklah kembali berbuat baik. Ada pihak yang menyokong, yang mengatakan perkara itu sudah lama dibendam, dan inilah masanya untuk dia mendedahkan supaya orang tak berprasangka buruk. Ya, sebenarnya pendedahan itu dibenarkan. Pendedahan yang buruk ni boleh didedahkan, tapi kepada orang tertentu. Misalnya dia mendedahkan di mahkamah kepada orang-orang yang dia nak dapat nasihat. Itu saja. Untuk berdedahkan kepada orang ramai itu satu dosa yang besar. Untuk mengumpat seorang tu dah berdosa, ini pula mengumpat, didedahkan kepada seluruh dunia ni. Kita cakap umum lah kepada itu yang kita nasihatkan. Kerana setiap orang perlu nasihat. Agama itu ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sama ada dia pemimpin ke, imam ke, siapa sekarang, dia kena nasihat dan menerima nasihat orang. Mungkin secara ringkas lah kan, Datuk, kan, dalam Islam ini sebenarnya nafkah suami patut beri kepada isteri itu apa asasnya? Dalam Islam ni, dia ada tanggungjawab, dia ada hak. Macam suami, tanggungjawab dia beri nafkah. Pada anak dan isteri, dia tu hak dia. Dia kena minta hak dia. Kalau tak beri hak dia tu, orang tu berdosa. Itu maknanya. Itu hak. Nafkah ni bukan saja makan, minum, kesihatan, tempat tinggal, keperluan seseorang. Dia apabila suami mengambil, apabila seorang lelaki mengambil seorang perempuan, mana walinya, bapaknya itu sebagai wali, penjaganya, melepaskan tanggungjawab bapaknya itu kepada orang yang nak berkahwin tu.